Okay, Assalamualaikum. Hi, Miss. My name is Hidat Izam, and in this video, I'm going to explain my own understanding about the chapter 1 of distribution management. Jadi yang first kita ada definition of physical distribution. Physical distribution is the set of activities concerned with efficient movement of finished goods from the end of production operation to the consumer. Physical distribution adalah aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan barang yang efisien dari akhir operasi pengeluaran kepada pengguna. Okay. Pengedaran physical distribution dia berlaku dalam banyak saluran pengedaran dan peruncitan dan merangkumi bidang dalam area yang memerlukan keputusan yang penting. Okay. Seperti ataupun contoh, kita ada perkhidmatan pelanggan, kawalan inventory, pengendalian bahan, pembungkusan, proses pesanan, pengangkutan, pemilihan lokasi gudang, dan semestinya kita ada pergudangan. Physical distribution juga adalah sebahagian dari proses yang lebih besar yang mana kita sebut sebagai pengedaran, yang merangkumi pemasaran borong dan runcit serta pergerakan produk itu secara fizikal. Dan yang seterusnya kita akan masuk di 5 key components. Key komponen yang pertama kita ada storage, warehousing, dan material handling. Okay. Untuk storage, warehousing, and material handling ini it is to enable steady stream of products supplied by manufacturers. This is to operate at peak efficiency, and for the material handling, the needs of material handling equipment is to load or unload goods. Second one is packaging and unitization. The packaging is an essential part of care and condition of product for packaging. Okay, and the unitization is to assist storage and transportation. They attempts to take all different sizes or shapes of products and pack them as near as possible. Okay. Next one is inventory. For the inventory, they concern with what stock to hold, where it is loaded, and how much to hold. This is to control the flow of goods in or out of warehouse, and the inventory also help to manage goods through the supply chain. Okay. The fourth one is transport. For the transport, that includes all modes of transport. For example, we have road vehicles, trans vehicles, cargo shipping, and of course we have air transport. Okay. For the transport, they help to move goods from one stage to another, and some goods are short supply chain, and some of them are more complex products transported over the world. This is also included inside the transportation. Okay. And last but not at least, we have the information and control. The fifth key components, which is the information and control, is order levels that help to decide what orders need to be picked, and help design information systems that can control operational procedure. The information and control also as a key in forecasting of demand and inventory. Okay, sekarang kita akan masuk di bahagian importance ataupun kepentingan. Okay, dalam importance ni dia terbagi kepada 3, di mana kita ada importance kepada ekonomi, okay, importance kepada key components, dan kita ada importance by industry sector. Okay. Untuk importance in ekonomi, satu kajian menunjukkan bahawa 30% populasi pekerja di UK adalah berkait dengan logistik. Jadi ni kita dapat nyatakan, kita dapat lihat bahawa beberapa kos adalah sangat besar. Dan ianya penting untuk kita memahami kos logistik dan cara untuk kita mengangkalkannya minimum. Dan juga dalam kajian ini telah dijangka bahawa kos logistik di negara membangun akan berkurang dalam beberapa tahun. Dan yang kedua adalah importance in key components. Ini untuk mengenal pasti pecahan kos elemen yang berbeza dalam logistik. Dan dalam kedua-dua kajian US dan Eropah, dalam dua kajian berikut, kos pengangkutannya adalah tinggi kerana harga bahan bakar adalah tinggi. Jadi penting untuk kita tahu pecahan kos elemen tersebut supaya kita boleh meminimalkan kos pengangkutan. Dan yang seterusnya adalah importance by industry sector. Sebuah kajian oleh Data Monitor pada tahun 2008 menunjukkan bahawa dalam pasaran global, retail logistik telah menguasai hingga 63.9%. So ini bermaksud bahawa sektor runcit ni mempunyai kemajuan dan mereka sangat inovatif dalam logistik. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang development secara dalam distribution management ni. Okay, untuk tahun yang pertama kita ada tahun 1950 dan awal 1960, 1950s and early 1960s. Pada peringkat awal, sistem pengedaran dia tidak terancang dan tidak dirumuskan. Pengedaran tu dia diwakili secara meluas oleh industri pengangkutan dan terdapat sedikit kawalan
dan tidak ada hubungan yang nyata antara berbagai fungsi yang berkaitan dengan pengedaran. Masuk ke tahun 1960 dan 1970-an, konsep physical distribution dia mula berkembang. Peningkatan dalam aktiviti fizikal yang saling berkaitan seperti pengangkutan, penyimpanan, pengendalian bahan dan pembungkusan mereka dihubung kait bersama. Ini membolehkan pendekatan sistem dan mereka dapat menggunakan kos yang efektif. Dan di bawah manager untuk physical distribution, sebilangan pertukaran pengedaran dapat dirancang dan mereka berjaya memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan di samping mengurangkan kos. Dan 1970-an pula, dekad ini sangat penting. Dalam dekad ini antara perubahan yang besar adalah beberapa syarikat mula sedar bahwa pentingnya untuk mereka memasukkan distribution ini dalam struktur pengurusan organisasi mereka. Dan juga dalam tahun 1970-an terdapat perubahan struktur dan kawalan rantaian pengedaran dan penurunan kuasa pengeluar dan pembekal, tetapi kita ada peningkatan kuasa dalam retail ataupun peruncit. 1980s, peningkatan kos yang cepat menyumbang kepada peningkatan proporsionalisme dalam pengedaran, dan syarikat mula bertindak mengambil langkah penjimatan kos. Dan pada tahun ini juga munculnya industri pengedaran pihak ketiga, third party, dan juga pengiktirafan akan keperluan sistem logistik yang lebih bersepadu. Dan kita masuk ke late 1980s and early 1990s, di mana kita ada kemajuan dari segi teknologi maklumat. Organisasi memperluaskan perspektif mereka di mana fungsi ini dapat disatukan. Ini untuk menggabungkan pengurusan bahan yaitu inbound dengan physical distribution ataupun outbound. Penekanan utama adalah di mana aspek maklumat sama pentingnya dengan aspek fizikal. So kita tahu dalam tahun late 1980s dan early 1990s mulanya berkembang teknologi maklumat. Masuk ke tahun 1990s adalah syarikat memperluaskan sepadan mereka keluar dari dorang punya area atau syarikat dorang, di mana mereka menyumbang kepada penyediaan produk kepada pelanggan, yaitu kita kenali sebagai supply chain management. Ini adalah organisasi yang berbeza. Organisasi itu berbeza di mana mereka bergabung antara satu sama lain untuk memastikan produk itu sampai ke pasaran, marketplace. Dan kerjasama atau pakatan ini juga termasuklah kita ada intermediaries. Sebagai contoh kita ada third party contractor. Masuk ke tahun 2000 and 2000 until 2010, dalam ini kita ada cabaran, di mana cabarannya adalah untuk mempertahankan atau memperbaiki kedudukan syarikat itu, cabaran untuk memperbaiki kedudukan mereka, di mana mereka mempunyai pesaing. Mereka akan membawa produk baru ke pasaran. Ini untuk meningkatkan keuntungan mereka, profit. Dalam tahun ini juga mereka mencoba untuk menjana pengembangan ide yang baru, seperti mereka takrif semula dong punya tujuan perniagaan dan dorang ubah suai semula dong punya keseluruhan sistem logistik. Dan syarikat ataupun organisasi mereka juga menyadari bahwa terdapat positive value dalam edit logistik, positive value edit logistik, service to customer, dan di mana benda ni dia bukan hanya operasi yang akan membebankan mereka dari segi cost. Dan yang terakhir sekali iaitu 2010 and beyond. Sekarang kita mereka banyak cabaran dari segi external environment ataupun persekitaran luar, di mana kesatuan ekonomi yang membawa kepada banyak pembatalan peraturan, yaitu deregulation, di mana ini boleh membahayakan pasaran dalaman. Pembuatan dan pembekalan adalah perkembangan penting dalam bekalan atau inbound logistik. Pengedaran, di mana mulanya muncul peningkatan logistik pihak keempat, fourth party logistik. Dan peruncitan pula, retail, adalah munculnya banyak kedai runcit. Dan pengguna, pada tahun 2010 dan sehingga sekarang, pengguna mereka mula menggunakan pembelian secara atas talian, kerana adanya kewujudan kemajuan dari segi teknologi maklumat. Dan yang terakhir sekali adalah relationship of distribution with logistics and supply chain activities. Untuk yang ini, oleh kerana saluran menjadi lebih kompleks dan aliran perniagaan menjadi lebih global, organisasi ataupun syarikat telah menyadari bahawa mereka perlu menguruskan lebih daripada sekadar channel partner, rakan mereka, partner mereka. Mereka perlu menguruskan rangkaian organisasi dan urus niaga penuh dari bahan mentah melalui pengantaran akhir terus kepada pelanggan, ataupun dengan kata lain kita panggil sebagai rantaian bekalan ataupun supply chain. Rantaian bekalan adalah sistem di mana organisasi memperoleh bahan mentah, menghasilkan produk
dan mengantar produk ataupun perkhidmatan itu kepada pelanggan mereka. Ya. Pengurusan rantai bekalan ini juga membantu meningkatkan kecekapan perkhidmatan logistik dengan meminimumkan inventory dan memindahkan barang dengan cekap dari pengeluar seterusnya ke end users ataupun pengguna akhir. So dalam perjalanan mereka nih dari pengeluar hingga ke pengguna akhir, ya, end users, produk tuh dia akan melalui satu rangkaian entiti pemasaran yang kita kenal sebagai saluran pengedaran, yaitu distribution. So itu saja daripada saya, Miss. Thank you. Akhir kata, assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar dan stay safe untuk semua.